Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 22. Ayat 22 sehingga ayat 34. Dia surah Saffat ni ayat dia pendek-pendek. Satu baris ada 3 ayat. Ini pendek dia. Tajuk dia pun cerita tentang ahli neraka yang sangat menakutkan. Tapi tidak perlu pada huraian yang panjang, perlu pada penghayatan ayat. Kalau huraian panjang pun, kalau tak takut ke Tuhan, tidak sampai pada matlamat asal. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 968. Muka surat 968. Perbincangan kita tentang keadaan orang zalim. Orang zalim sini yang paling besar zalim, zulmun azim, iaitulah puak-puak musyrikun ataupun kumpulan syirik. Itu yang paling besar zalim. Kemudian hak zalim sama-sama manusia ni, ngenak ke orang, kapuk ke orang, itu dia panggil zalim. Zulmul ibad, zalim sama-sama makhluk. Tapi zalim yang paling besar, menzalim diri terhadap Allah Azza wa Jalla, mensyirikkan Allah, na'udzubillah. Kemudian apa yang berlaku di antara sama-sama mereka berkelahi, di saat menghadapi perbicaraan masuk dalam neraka, dia balah sama-sama dia, sama-sama puak kafir, na'udzubillah. Baik, para pelajar sekalian, mari kita pergi kepada ayat, kita baca separuh daripadanya. Kemudian kita pergi kepada huraian, insya-Allah. Ayat 22. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون
فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Tengok pada terjemahan ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Allah berfirman kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka. Wa ma kanu ya'budun, serta benda-benda yang mereka sembah. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita keadaan orang-orang kafir kerah kepala, tak dengar kata di akhirat. Yuqalu lil malaikati yaumal qiyamah. Allah perintah pada malaikat, ijma'u zalimin, kumpul pokok kafir. Wa azwajahum, pasangan seperti mereka. Kita akan hurai nanti apa dia azwajahum. Orang-orang yang, tengok dalam terjemahan kata, orang-orang yang berkeadaan seperti mereka. Dan wa ma kanu ya'buduna min dunillah, semua sembahan mereka campak ke mana? Campak ke dalam neraka, kumpulkan mereka sekali. Allahu Akbar. Tengok para pelajar, ulama tafsir kata apa? Setelah Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat supaya kumpulkan orang-orang zalim, iaitu orang kafir, dan kumpulan-kumpulan yang seumpama dengan dia. Azwaj dengan mana asbahuhum wa nuzara'uhum, orang yang seangkatan dengan dia, satu kepala, satu geng dengan dia. Baik, dalam tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan jumhur ahli ilmi, majoriti ulama mengatakan siapa dia ke azwaj. Azwaj, orang yang seumpama dengan mereka itu, yang pertama tulis, iaitulah orang yang berkeadaan seperti mereka. Nuzara, perbuatan yang sama. Contohnya penyembah berhala kumpul sama geng dia. Pencuri ni duduk sini. Penzina duduk setepak. Yahudi sama-sama dia. Nasara sama-sama dia. Jadi kata di Syekh Syangkiti hakada. Maknanya itlaqul azwaj, bila kata dalam Quran kata azwaj bukan makna suami isteri saja, maknanya kumpulan yang sama, satu geng. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua, azwaj al-muradu bihim zaujat al-muwafiqati li azwajihim, pasangan yang sekepala dengan pasangan. Maknanya isteri yang satu kafir dengan tok lelaki, dengan suami, duduk sekali. Suami sekafir dengan isteri, satu syirik dengan suami dia, duduk sekali. Itu dia panggil azwaj. Itu ada pandangan, walaupun Ibnu Katsir kata pelik ni sikit ni. Maka dalam Majmu' Al-Fatawa dia kata sukar sikit kalau kita nak main suami isteri. Boleh jadi juga dia kata sebabnya ada isteri yang salihah, suami kafir. Contohnya isteri Fir'aun, dia beriman, suami dia kafir. Ada suami soleh, bini kafir.
Contohnya isteri Nabi Lut. Tapi ayat ini secara umum, idza kanatil mar'atu ala dini zawjiha dakhala fi ummul azwaj. Mana-mana isteri yang sepasang satu kepala dengan suami, masuklah dalam ayat ini. Jadi ada ulama kata suami isteri, azwaj. Dan uhsyuru allazina zalamu wa azwajahum, tapi majoritinya mengatakan azwaj di sini bukan pasangan, setakat pasangan suami isteri, lebih kepada orang yang satu kepala, satu geng, semua dikumpul setempat. Allahumma hsyurna fi zumratin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkan kami semua di akhirat bersama dengan kumpulan nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang soleh, syuhada, ya arhamar rahimin. Kata amin belaka. Kita tak mau duduk dengan kumpulan-kumpulan yang jahat, na'udzubillah. Bila dikumpul, apa kata? Allah kata apa? Wa ma kanu ya'budun. Satu lagi. Dan juga segala sembahan mereka, apa yang dia sembah. Jadi di sini apa yang disembah dibawa sekali ke dalam neraka. Kayu, batu, dewa-dewa, patung-patung, capok dalam neraka sekali belaka. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Isa. Walaupun puak-puak Nasara kata dia Isa anak Tuhan, tapi Isa tak iktiraf, Isa selamat. Uzair, puak-puak Yahudi kata Uzair anak Tuhan, Uzair berlepas diri, selamat. Puak-puak Arab sembah malaikat, dia kata malaikat anak perempuan Tuhan, juga selamat. Yang tak selamatnya batu, kayu, hak lain-lain. Dan juga orang-orang yang membenarkan dirinya disembah, maka masuk sekali. Wa ma kanu ya'budun illa, apa yang disembah tu kecuali siapa? Malaikat, Isa, Uzair, ataupun orang yang disembah tanpa izin, maka ini tak masuk. Kalau tidak, payah sikit kita nak bersetakkan malaikat masuk neraka. Nabi Isa tak bersalah dia. Yang salahnya puak-puak yang taklih dengan Isa. Isa sudah diangkat. Baik. Tengok ayat. Fahduhum ila siratil jahim. Serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka. Allah. Kumpul. Fahduhum ay dulluhum dulluz zalimin wa ashbahahum wa alihatahum ila tariqi jahannam. Lepas dikumpul, malaikat pun tolak dia, mai ikut semua, jalan. Capok dari neraka, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, kata belaka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami daripada neraka, ya Rabb. Fahduhum ay faquduhum wasuquhum. Malaikat tarik, malaikat halau, pergi ke neraka jahannam. Puak-puak tu. La haula wala quwata illa billah. Ada macam-macam lah ulama tafsir kata fahduhum, ada yang kata malaikat halau dia, sup. Ada kata dia tahu lah, mai sini, ikut. Ada kata duluhum, malaikat kata pergi ikut ni. Ni, pergi sini. Dia bagi arahan. Yang pentingnya mereka semua dibawa ke mana? Ke neraka, na'udzubillah. Ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya Rabb. Waqifuhum. Yuqalu lil malaikati. Allah perintah kepada malaikat, waqifuhum ay, dan hentikanlah mereka. Letak sini, kumpul sini belakang. Qifuhum. Dan bila peristiwa ini berlaku? Ada ulama tafsir kata hadza yakunu qabla sauqihim ilal jahim. Ini bila dia kumpul, sebelum dia tendang ke dalam neraka jahanam, berhenti dulu satu tempat untuk dipersoalkan, untuk ditanya. Ayqifuhum lil hisabi summa suquhum ilan nar. Na'udzubillah.
Ada kata belum jalan lagi, Allah perintahkan supaya kumpul dan dipersoalkan. Waqila, ada pandangan kata huwa amrun biwaqfihim fi ibtida'is sair. Ada kata dia mula berjalan, berhenti di checkpoint untuk dihisap dulu. Yang pentingnya kita tak nak masuk dalam kumpulan ini. Na'udzubillah minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'l. Ya Allah, kita minta perlindungan-Mu ya Allah daripada neraka dan segala perbuatan dan perkataan yang boleh mengundang ke neraka. Na'udzubillah. Banyaklah doa kita ta'awuz into gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila baca ayat azab dia akan minta perlindungan. Bila baca ayat rahmat, Nabi kita berdoa minta. Itu cara Nabi baca Quran. Bukan nak habis cepat. Cara Nabi baca Quran nak faham, menghayati apa yang dibaca. Kita ni kira nak habis cepat boleh balik lah, bukan cepat boleh balik kan. Kita nak faham apa yang kita baca. Waqifuhum ayqifuhum ya malaikat ma'an nuzaraihim wa aliyatim hatta yus'alu. Kumpul semua mereka sehingga mereka ditanya. Tak kira lah di awal perjalanan ke, di tengah perjalanan ke, kita tanya. Dalam hadis ini kita dah baca dah semalam, tapi kita ulang balik sebab ayat sampai di ayat ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'aqun nas, apabila manusia ni semua mati, Israfil tiup serunai, kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan renyai-renyai turun, tubuh manusia ni hidup balik, tumbuh balik, kemudian dia tiup kali yang kedua serunai, semuanya hidup. Fa'idhahum qiyamun yanzurun, semuanya bangkit menunggu apakah hukuman Allah. Summa yuqalu, dikatakan ya ayuhan nas halumma ila rabbikum, hei manusia, pergi semua menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi baca ayat ni, waqifuhum innahum mas'ulun. Malaikat kumpul setempat, mereka akan ditanya. Hadzal hadis rawahu Muslim nombor 2940. La ilaha illallah. Hei, takut kita bila dengar. Baiklah. Tengok ayat 25. Panjang kita ni ada 34. Bila dia kumpul apa jadi? Malakum la tanasarun. Fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, pada puak-puak kafir tadi, mengapa kamu tidak bertolong menolong sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu? Kenapa hari ini tak ada siapa tolong siapa? Masing-masing tersengih bawa diri. Kenapa? Kenapa tak bantu? Atas dunia dulu kamu berkomplot, kamu buat konspirasi itu ini, nak jatuhkan Nabi, nak tuduh Nabi, nak khianat. Lepas Nabi tak ada, dia buat komplot pula nak hina Islam dan semuanya. Apa yang kamu buat? Maka ditanya, malakum la tanasaru, kenapa kamu tidak tolong menolong? Kenapa? Allahu Akbar. Nak tolong apa lagi? Masing-masing membawa diri, masing-masing tak tahu nak pergi mana. Bal humul yawma mustaslimun. Mereka pada ketika itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, tak boleh nak buat apa dah. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hinanya untuk diadili. Mereka menyerah diri dengan hinanya untuk diadili. Ay balhum yaumal qiyamati mustaslimuna li amrillah.
munqaduna ilai, semuanya tunduk, takut, mereka yakin mereka akan diazab. Nampak depan azab. Fahum zaliluna la yantiqun, mereka dalam keadaan hina dina, tak boleh bercakap, diam belaka. Ya ilaha illallah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Bila dia diam, tak nak buat apa, ada waktunya dia bercakap sama dia. Dan di situ berhadapanlah satu sama lain sambil kata mengata dan cela mencela. Mula-mula tu diam. Panik kata orang, panik. Gerung sangat, diam. Lepas tu mulalah dia tengok muka kahwin. Dia ni lah tipu aku dulu ni. Mana dia jumpa guru dia. Pengikut jumpa dengan bos yang menyesatkan dia. Dia tengok-tengok, awak dulu. Hak ni kata, mung. Masing-masing sumpah menyumpah, marah-marah kat situ. Ya tasa'alun, cela mencela, kata mengata. Balaslah lah. Ay wa aqbala allazina zalamu ba'dhum ala ba'din yatakhasamun wa yatalawamun. Mereka berjumpa, berbantah, berkelahi, maki-maki. Menatani. Kalau dia tu betul orang Kelantan, na'udzubillah lah. Menatani lah dulu, tipu aku ni. Bamung lah celaka ikut aku. Ya, balah. Mula-mula tu senyap. Masya-Allah. Dia kata apa? Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut berkata kepada ketua-ketua, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada beriman. Mu dulu tak bagi aku beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Al-yamin banyak makna. Tengok ni pelajar. Qala al-atba', berkatalah para pengikut kepada orang yang menyesatkan mereka. Innakum kuntum fid dunya ta'tunana 'anil yamin. Mu atas dunia dulu mari kacau kita 'anil yamin. Yamin itu makna kanan. Apa maksud dia? Tulis ni pelajar. Yang pertama, al-yamin yuradu biha tariqul khair was shawab. Biasa kan kita kata ni puak kanan, ni puak kiri. Puak kiri ni puak apa dia panggil ni, puak hak jahat. Jadi mu dulu mari sekat kami segala jalan kebajikan, mu sekat belaka. Aku nak ikut Muhammad tak bagi. Orang yang mutaakhir ni kami nak ikut sunnah, kamu tak bagi. Macam-macam dia punya balah. Itu yang pertama. Yang kedua, an yurada bi al-quwwah. Kamu dulu sekat kami dengan kuasa kamu, tak benar. Tak bagi kita ceramah. Tak bagi kita pergi dengan kuliah. Tak bagi macam-macam. Itu buat kafir. Sekarang ni kita bimbang juga ni, kebimbangan saya ni. Ada setengah negeri ni dia guna kuasa tidak membenarkan orang ni mengajar. Walaupun kita baca Quran, baca hadis, tak boleh. Awak tidak ada surat kebenaran mengajar. Sedap juga dia main. Duk mengajar orang sesak tu, duk bawa benda pelik, hadis palsu tu, beres je. Tunggulah di akhirat esok, kita jumpa nanti. Baik, kita balik pada ayat kita. Ayat kita ni puak kafir ni. Itu dia panggil ada berlaku kebimbangan dekat situ. Boleh guna dengan kuasa. Wasalis. Yang ketiga makna al-yamin yuradu biha al-yamin allati yuhlaf. Mereka bersumpah bahawa apa yang mereka bawa itu betul. Hak ikut nabi-nabi itu salah. Kena sihir lah. Macam-macam tuduhan. 3 huraian. Jadi daripada 3 huraian ini makna al-yamin kesimpulannya ada 3.
kata di para ulama mutakhir, dia kata kita jamak semua. Al-Qurtubi kata wa kulluhu mutaqaribul makna. Tiga-tiga tu lebih kurang ya. Maknanya apa? Jadi pengikut kata kepada ketua-ketua, sekak kami daripada jalan-jalan kebajikan dengan sumpah kamu dan juga dengan kuasamu. Tiga. Al-Yamin, tiga makna tu terpakai semua kepada perbalahan ahli neraka. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada neraka dan segala perkara yang boleh membawa ke neraka. Amin kata. Baik, Tokeh jawab apa kepada pengikut? Dia jawab, dia pun ada hujah juga. Pandai kau tuduh aku ya. Tengok ayat 29. Qalu bal lam takunu mu'minin. Ketua-ketua menjawab, tidak. Jawab dia, bal lam takunu mu'minin, bahkan tabiat diri kamu sendiri tidak mahu menjadi orang beriman. Apa susah? Kenapa tuduh aku? Memang gengmu tak mahu beriman. Duk menyabit ke orang. Itu dia panggil apa? Dia panggil buat tuduhan kepada orang. Mung tak mahu beriman. Ai qala al-matbu'u li atba'ihim, berkata ke pengikut-pengikut kepada yang diikut, yang ketua-ketua kepada pengikut, laisal amru kama taqulun, bukanlah keadaan seperti yang kamu dakwa, kami yang sesatkan kamu, tapi sebenarnya mu sendiri itu kafir. Kamu tak mau beriman. Kebetulan jumpa geng, mu ikut aku, padahal mu sendiri tak betul jalan. Ayat 30. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, dan kami selain daripada mengajak kamu tidak mempunyai kuasa memerintah kamu. Kami tak ada kuasa. Aku ajak je. Ajak mu ikut, apa nak buat? Aku bagi borang, kau isi. Masuk cari tanggungjawab sendirilah. Aku bukan ada kuasa nak paksa kamu. Badi balah hujah dapat dia. Aku tak ada kuasa. Kami ajak je, dengan kau ikut buat apa? Bal kuntum qauman taghin. Sama sendiri berjatuh hukum kah? Bal kuntum qauman taghin. Bahkan kamu sememangnya kaum yang tagut, yang melampaui batas. Ketua dia kata ikut. Dia kata apa? Wa inna ma kanat tughyan fi tab'ikum. Perangai jahat ni memang perangamu. Perangai tahu ni perangamu. Duk cari sebab dengan kami. Buat tuduhan kepada aku. Mu sendiri punya perangai, kamu kata kita. Kenapa? Ai fakuntum qauman mutajawizin al-had, yang melampaui batas, mutakabbirin an qabulil haqi, sombong daripada menerima kebenaran, ghalina bil kufri, kufur yang melampau, buat maksiat pelik-pelik. Tak seduk cari pasal lah weh. Maka kata ulama, sultan di sini dengan makna al-hujjah. Kami tak ada hujjah, kami tak ada kuasa. Yang kamu sendiri yang pilih jalan yang salah. Bal kuntum qauman taghin. Ayat 31. Fa haqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun. Dengan keadaan diri kita sedang yang sedemikian, maka tetaplah di atas kita janji seksa yang dibuat oleh Tuhan kita. Mengaku dalam buat dia bahawa kita semua tentu akan merasai azab itu. Tak sudut kelahi sama kita, tak sudut balas sini, tak ada faedah dah. Kita semua ni geng ahli neraka belaka, kena azab belaka. Duk diam-diam lah, kelahi pun tak ada faedah dah. Mana bos dia kata orang, bos tak mahu cakap panjang dah, tunggu je lah. Tak sudut kelahi sama kita dah, kelahi pun tak ada faedah. Ayat 32.
فأغويناكم إنا كنا غاوين. Dengan sebab ketentuan yang tersebut, maka kami mengajak kamu menjadi sesat, kerana sebenarnya kami telah menjadi orang yang sesat. Sebenarnya kita sesat, kita ajak kamu sesat, mengikut aku jadi sesat, maka kita semua ni ahli sesat. Habis cerita, tak usah cakap banyak. Ayat 33, fa innahum yawma idzin fil adabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu sama-sama mengambil bahagian menderita azab itu. Kena belakalah satu kumpulan, kata orang sekapa belaka. Ain fa inna jami'al atba' wal mutbu'in ad-dallin. Semua ketua, pengikut yang sesat dari kalangan jin dan manusia sama je duk ala azab belaka. Sebagaimana mereka atas dunia ni sama-sama melakukan syirik. Cuma azab itu berbeza. Hak ni syirik kuat, azab lagi dahsyat. Campur pula dengan dosa-dosa lain pula. Dia kafir. Dia kenak pada orang, dia zalim orang, dia macam-macam. Mana tambah lagi lah dosa tu mengikut kategori dosa yang mereka lakukan. Tapi asal kedudukan mereka semuanya fil azabi mushtarikun. Duduk dalam azab belaka bersama-sama. Allah kata di akhir ayat 34, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah sesungguhnya kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah. Ainu jazi bimisli hadzal jaza. Demikianlah balasan yang kami balas kullu muttasifin bil ijram. Setiap orang yang bersifat dengan jahat, yaktasibuz dzunuba wal atham, yang melakukan dosa dan segala maksiat, wa yakhtarul kufra 'alal iman, mereka pilih kafir meninggalkan iman. Nauzubillah. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada sebarang jenis azab. Di atas dunia ni kita minta perlindungan Allah Taala daripada terjebak dengan ajaran sesat. Kita minta perlindungan Allah Taala di akhirat daripada azab. Kita minta berlindung dengan Allah di atas dunia ni daripada ajaran sesat. Ajaran sesat ni mudah ya. Macam mana kita nak kena? Kita punya neraca timbangan, parameter kita tengok kepada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lari daripada dua alas jalan-jalan ini, kenalah kita. Itu je. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu? Semua declare dia betul belaka. La ilaha illallah. Sekarang ni pula zaman medsos dipanggil. Media sosial ni banyak sungguh keluar ajaran sesat. Geng-geng mak lipak, geng-geng apa ni, dia panggil ilmu batin, ilmu isi ni. Allah nampak. Tapi setakat ni tak bunyi pula tindakan-tindakan keras yang diambil oleh pihak pemerintah ke atas mereka. Kita kata bahayalah keadaan ini. Maka oleh kerana tidak ada tindakan, kitalah sebagai orang beriman kena belajar, kena faham apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita tidak terjebak dengan perangkap-perangkap maut yang dibuat oleh syaitan. Tamaklah tafsir ayat secara ringkas, ayat 22 sehingga ayat 34. Sekarang ni kita berpindah balik kepada al-fawaid at-tarbawiyah, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan satu dua dari sudut ilmiahnya, insya-Allah. Yang pertama, tulis ni pelajar, al-faidatul ula. Faedah yang pertama Allah sebut dalam ayat kita ni, usyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah kata kumpulkan balik puak-puak kafir dan sekepala dengannya. Wa azwajahum, tadi kita dah huraikan makna azwaj. Ada kata suami isteri yang sekepala, tapi ramai ulama kata bukan syarat suami isteri, semua pengikut, semua geng yang sama syirik masuk belaka.
ataupun sama-sama ahli maksiat, kaki riba dengan geng riba dia, kaki rasuah dengan geng rasuah dia, kaki zina, kaki curi, semua ada geng belakang. Maka ayat ini tanda pelajar. Mustahak sangat ayat ini. Dia kata apa? Ayat ini larang kita daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat, orang tak baik. Mau berkawan dengan geng ni, syuru, kamu akan dikumpul bersama mereka. Kamu akan dikumpul bersama mereka. Terdapat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, innama mathalul jalisis salih. Nabi buat bandingan, orang duduk dengan orang soleh seperti kita duduk dengan penjual minyak atar. Kalau kita tak beli pun bang tersedak. Seumpama orang yang duduk, orang buat benda tak baik, seperti kita tengok orang duduk tukar besi, duduk main api serai-serai dengan peluhnya, dengan bunga api keluarnya macam-macam, sangat berbahaya. Jadi kita kesimpulan, berkawanlah dengan orang yang baik, orang soleh, orang mukmin, supaya kita juga menjadi orang yang baik. Ingat baik. Seorang badui datang tanya Nabi SAW. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Kita sayang ke Nabi. Nabi dah wafat, kita sayang ke sunnah Nabi SAW. Tanda sayang. InsyaAllah kita dibangkit di akhirat esok di bawah panji Nabi SAW. Sayang ke orang lain, cari orang lain. Na'udzubillah. Yang kedua, faedah yang kedua, tengok, sama-sama kapi dia balah. Dia kata sebenarnya bukan kita salah, qalu bal lam takunu mu'minin. Hak sebenarnya mung kafir, mung tu kafir. Cari sebab, cari pasal kononnya kami yang mengkafirkan. Lah, mung tu sendiri kafir dah. Kata di ulama, anna man lam yakun imanu rasikhah. Mana-mana orang yang tak mantap iman dia mudah goyah, mudah koyak dengan ajaran sesat, mudah koyak. Kita sekarang ni kita tengok banyak ni. Sampai kepada saya buku yang ditulis oleh pelajar kita dulu. Sekarang ni sudah jadi pengkaji. Buku dia tajuk, saya syorkanlah baca buku. Nama dia Tersesat. Cik buku. Dia kumpul ajaran-ajaran yang menyeleweng di zaman kita hari ini. Ada yang berselindur di sebalik nama New Age, nama apa lagi, macam-macam nama motivasi sebagainya. Tapi dia ada ajaran batiniah yang cukup berbahaya. Sebab tu kita setiap zaman tu ada ulama yang tasadda, ulama yang membongkar kesesatan tu. Daripada zaman Imam Ghazali dulu, dia berlawan dengan siapa dia, pokok batiniah. Mari pula. Jadi semua zaman ada ulama yang mengorek, membongkar kesesatan yang berlaku di zaman dia. Sebab kalau kita baca kitab lama-lama, kita jumpa dengan Mu'tazilah, jumpa dengan Jabariyah, jumpa dengan, tapi zaman kita ni apa? Zaman kita ni kena cari geng-geng yang ada sekarang. Sebuah lagi buku yang ditulis, dia panggil fenomena irja. Fenomena irja ni orang panggil satu gambaran orang bermain-main, liberal dia panggil. Apa salah aku tak tutup aurat pun aku solat. Aku tak solat pun aku tak tipu orang. Itu dia permainan. Ini bahaya. Jadi orang-orang yang tak mantap iman dia akan goyah. Buku-buku seperti yang ini perlu dicari dan dibaca. Kita pun kalau ada masa mungkin kita akan review buku-buku ini untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil manfaat insya-Allah. Jadi kata ulama, annaman lam yakun imanu rasikhan fa inna ad-di'ayata al-batila yu'athir. Maknanya orang yang tak mantap iman cepat dia punya kesan daripada ajaran sesat mudah meresap masuk. Nauzubillah. Yang ketiga, dalam ayat Quran kata uhsyurul ladzina zalam. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Biasanya
tuan-tuan tulis kebiasaan. Tidak secara mutlak. Ada ulama kata ya wa hadza yadullu ala anna zalim al-mutlaq. Biasanya kalau kata Tuhan sebut zalim dalam Quran itu dia pergi ke kafir. Nauzubillah. Dia itu kebiasaan. Sebab Allah kata apa? Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum. Kumpulkan orang kafir dan geng-geng dia. Orang zalim. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 254 wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu orang zalim. Kata-kata Sayyidina Luqman kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang paling besar. Sebab itulah dalam tafsir Ar-Razi dia kata az-zalim al-mutlaq, kalau Tuhan sebut zalim saja itu maka dia lebih menjurus kepada kafir. Kalau zalim maksiat dia kata zalimun li nafsi, menzalimi diri dia dengan buat maksiat. Itu asas perbincangan. Tapi ada juga yang mengatakan lafzul zul mutlak, ada juga kadang-kadang dia masuk juga dosa-dosa lain. Tapi boleh katakan kebanyakan ayatnya kalau Tuhan sebut zalim saja menjurus kepada apa? Kepada kafir. Na'udzubillah. Dalam Quran. Itu dia panggil kaedah. Kaedah. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah daripada segala perkara yang tidak baik. Yang keempat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang kafir dan geng-geng dia. Kenapa? Para ulama kata ihanatu haulal musyrikin. Allah nak hina puak kafir, Tuhan dia duduk sekali dengan dia. Kalau Tuhan duduk lain-lain, dia mikir lagi duduk manalah berhala aku sembah dulu. Di mananya dewa-dewa yang aku puja dulu. Tapi dewa tu pun di sebelah dia juga. Bos, tolong bos, apa mau tolong aku di sini juga. Itu dia panggil penghinaan yang berat. Penghinaan yang berat, kan? Penghinaan yang berat. Anna ihanatal ma'bud ihanatun lil 'abid. Tulis dia punya kaedah. Anna ihanatal ma'bud ihanatun lil 'abid. Menghina sembahan-sembahan itu sekaligus penghinaan kepada orang yang menyembah. Macam kita lah ada. Orang ni ketua besar dia, ketua ahlum. Hak duk perah ugu orang ni contohnya. Ngenak orang tu, ngenak orang ni, tiba-tiba kena tangkap sekali. Bos, you kata mau bela kami, mau duduk sini dalam lokap polis juga. Jadi apa nak buat? Kita kata na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala yang tidak baik. Yang terakhir, tengok ayat Tuhan kata fahduhum ila siratil jahim. Malaikat bawa mereka, tuntun mereka, tarik mereka ke neraka jahanam. Maka kata ulama, kalimah hidayah, uhduhum, ihda hidayah itu yadullu ala annal huda yusta'malu fil irsyad. Kalimah huda, petunjuk untuk jalan baik boleh guna, dan juga boleh gunakan dilalah ala syar, nak jalan yang tak baik pun boleh guna juga. Na'udzubillah. Maka di situ maratibul huda, martabat petunjuk itu ada 4. Yang pertama al-huda al-am, petunjuk secara umum. Wa huwa hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asya wa ma yuqimuha. Iaitu petunjuk, kita bagi panduan, garis panduan untuk orang ini selamat. Garis panduan jalan raya, garis panduan makan minum, garis panduan kesihatan, itu dia panggil petunjuk secara umum. Boleh guna, huda. Martabat yang kedua bermakna al-bayan wad dalalah wat ta'lim. Dia panggil hidayah tu al-irsyad. Kita sebagai pendakwah, imam, guru, kita boleh hajar benda orang baik. Ini baik, ini baik. Tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Zikir 4 kalimah jangan tinggal. Selawat kepada Nabi SAW yang sahih jangan ditinggalkan. Mana dia punya ni? Solat sunat, projek mega apa pemilik yang saya boleh bagi tahu. Tapi yang beramal, tuan-tuan sendiri yang pilih. Itu dia panggil hidayah dengan mana al-bayan wad dilalah wat ta'lim. Yang ketiga, martabat yang ketiga, al-hidayatul mustalzimatul lil ihtida. Hidayah
yang membuka hati orang supaya terima benda baik, ini di bawah kuasa Allah semata-mata. Kalau tidak sudah pasti Abu Talib orang pertama masuk Islam. Tak ada berlawan-lawan dengan Nabi. Apa ni? Abu Lahab, pak saudara Nabi, sudah tentu orang pertama membela Islam. Sebelum Sayyidina Umar lagi. Dia apa boleh buat? Hidayah taufik biadillah. Yang keempat, mari ayat kita ni. Dia panggil al-hidayatu yaumal ma'ad. Penonton kan? Yang memimpin manusia, jin pada hari kiamat, malaikat, ini syurga, ini neraka. Kalau macam kita panggil guide lah. Hidayah ni mana guide? Penunjuk jalan, penunjuk arah. Mu ni syurga. Orang jahat neraka. Jadi dia panggil hidayah tu ada 4 martabat. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzili kana fid dunya. Allahu akbar. Nabi kata, Nabi kita bersumpah dengan nama Allah, setiap orang tahu jalan nak pergi ke rumah dia dalam syurga lebih pada dia tahu jalan nak balik ke rumah dia di dunia dulu. Allahu akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma hdina fil siratal mustaqim. Allahumma hdina tariqal jannah. Ya Allah, tunjukkan kami, hidayahkan kami jalan yang Engkau redai. Ya Allah, hidayahkan kami ke jalan syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tamatlah kita 5 pengajaran, 5 faedah. Kita berhenti di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.